Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini saya akan masuk tajuk leja. Okey, siapa yang tak masuk kelas meet, okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 150. Okey, sebelum kita merekodkan leja, kita akan tahu dulu, okey, kenal pasti dulu apa maksud leja. Okey, leja adalah buku akaun utama untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga perniagaan. So, lepas daripada dokumen, okey, selepas daripada dokumen, hari tu kita dah belajar dokumen. Kalau kita tengok kepada kitaran perakaunan, okey, kita dapat akaunan yang pertama adalah dokumen. Kita dah belajar dokumen perniagaan. Okey, kemudian kita belajar juga buku catatan pertama. Okey, ni sekarang ni adalah langkah ketiga, kita akan belajar leja. Okey, selepas ni kita akan belajar imbangan duga dan pelarasan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengah masuk leja. So, kita ada dua langkah lagi yang kita tak belajar. So, sekarang ni, okey, selepas kita merekodkan dalam buku catatan pertama, okey, kita akan merekodkan ke dalam leja. So, sekarang ni kita nak flashback balik apa dia buku catatan pertama. Buku catatan pertama ada jurnal am, ada jurnal khas, ada buku tunai dan ada buku tunai runcit. So, semua yang kita rekodkan dalam buku jurnal am, jurnal khas, buku tunai runcit, kita akan masukkan ke dalam leja. Okey, itu maksudnya. Okey, maksudnya merekodkan pelbagai jenis urus niaga dalam perniagaan. Okey, akaun dalam leja merupakan ringkasan urus niaga yang perniagaan yang tepat dan sistematik. Perekodan dalam leja menggunakan sistem catatan bergu. Okey, sistem catatan bergu. Kalau kita tengok dalam buku teks, okey, set induksinya dia tunjuk gambar orang main badminton ni. Okey, orang main badminton ni bergu. Okey, maksudnya ada sistem catatan bergu. Okey, jenis leja ada dua jenis, leja am dan leja khas subsidiary. Leja am ni dia merekodkan semua jenis akaun. Okey, semua jenis akaun yang terlibat kecuali akaun belum bayar dan akaun belum terima. Akaun belum terima dan akaun belum bayar barang niaga. Contoh leja am ni adalah akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, liability, akaun modal dan akaun ambilan. Kita tengok balik apa dia akaun hasil. Okey, akaun hasil adalah okey, komisen diterima. Okey, yang ada perkataan diterima. Dividen diterima. Okey, sewa diterima. Okey. Apa lagi? Faedah atas simpanan tetap. Okey. Ni semua ini semua kategori leja am. Okey. Kemudian akaun hasil. Kemudian akaun belanja. Apa dia akaun belanja? Akaun belanja. Okey. Akaun belanja apa dia? Ada macam-macam jenis akaun belanja. Gaji, okey, sewa, diskaun diberi. Okey, kalau nak tahu hasil ni, mesti ada perkataan diterima. Segala yang ada perkataan diterima. Tapi kalau akaun belanja ni, yang tak ada perkataan diterima dan ada perkataan diberi. Okey, banyak angkutan keluar. Segala perbelanjaan untuk perniagaan kita. Okey, angkutan keluar lagi, apa lagi? Faedah atas pinjaman. Okey, dan macam-macam lagi. Okey, saya rasa awak dah kelaskan dalam carta akaun hari tu yang kita belajar masa kelas bersemuka. Okey, kemudian akaun belanja, akaun aset. Apa dia akaun aset? Akaun aset, ada aset terbahagi kepada dua. Aset semasa
dengan aset bukan semasa. Okey, aset semasa apa dia? Tunai. Okey, ABT, bank, inventory. Okey, kalau aset bukan semasa dia banyak. Kenderaan. Okey, kenderaan, premis, perabot. Okey, alat pejabat. Okey, kalau account liability. Okey, ni semua kategori ledger am. Okey, account liability apa dia? Account liability. Account liability. Okey, liability ada dua jenis. Liability semasa dengan liability bukan semasa. Liability semasa adalah account belum bayar. Apa dia lagi? Overdraft bank. Okey, liability bukan semasa. Apa dia? Pinjaman, gadai janji. Okey. Dan kemudian akaun modal dan akaun ambilan. Okey, akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal dan akaun ambilan. Okey, ini semua kategori ledger am. Okey, kalau kategori ledger khas, okey, ledger khas adalah akaun belum bayar dan akaun belum terima sahaja. Okey, ledger juga berbentuk T dan bentuk lajur. Kalau bentuk T dia ada debit dan ada kredit. Okey, kalau debit ada okey, bentuk T dia macam ni. Okey, kita mesti ada buat garisan. Okey, bentuk T. Okey, ni bentuk T. So, kalau awak tak ada buku ledger, awak boleh buat macam ni je. Awak lipat dua. Untuk jimat masa untuk awak buat garisan. Lipat dua. Okey. Kemudian, tengah dia. Okey. Buat kiranya yang tengah ni adalah T dia lah. So, yang ni boleh garis nanti bila-bila masa. So, bentuk T dia ada bahagian debit, ada bahagian kredit. Di tengah-tengah. Okey, nama akaun mesti di tengah-tengah. Akaun apa? Okey, dan mesti ada tarikh, ada butir, ada folio, ada jumlah. Ada tarikh, ada butir, ada folio, ada jumlah. Okey, jumlah atau amount. Okey. Kemudian kalau bentuk lajur, okey, bentuk lajur macam jurnal am hari tu. Okey, kalau bentuk lajur macam jurnal am. Ada tarikh, ada butir, ada folio, ada debit, ada kredit dan kemudian ada baki dia. Okey, baki dia maksudnya kalau ada duit masuk dalam debit, kemudian ada kredit, maksudnya debit tolak kredit ada baki. Okey, nanti kita akan tengok macam mana. Klasifikasi akaun-akaun. Okey, akaun-akaun dalam ledger juga ada akaun nyata dan akaun nominal. Kalau akaun nyata ni merekodkan semua aset perniagaan. Kalau akaun nominal merekodkan semua hasil dan belanja. Maksudnya dekat dalam kategori ini, okey, ada akaun nyata dan akaun nominal. Okey. So, akaun nyata. Okey, kat sini dia kata akaun nyata adalah semua aset perniagaan. Okey, so ini semua aset. Okey, semua aset perniagaan. Ini adalah akaun nyata. Okey, ini adalah akaun nyata. Okey, semua hasil aset dan belanja adalah akaun nominal. Okey, ini adalah akaun nominal. Okey. Ni yang dinyatakan. Okey, sekarang ni kita tengok sistem catatan bergu. Okey, kita tengok sistem catatan bergu. Sistem catatan bergu merekodkan setiap urus niaga sekurang-kurangnya dalam 2 akaun. Ini yang saya nyatakan dalam TikTok yang saya berikan
Okey, kemudian ada dua akaun yang berbeza iaitu satu akaun debit dan satu akaun kredit dengan amount yang sama. Okey, so ini dia punya nama akaun. Okey, nama akaun mesti di tengah-tengah, bukan di tepi, bukan dekat sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri, tak ada. Okey, mesti berada di tengah-tengah. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, contoh satu, merekodkan urus niaga berikut mengikut sistem catatan bergu dalam perniagaan alat tulis Afiq. Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit daripada kilang perabot So-So sebanyak 3,400. Okey, akaun perabot. Dia beli rak pameran. So, apa yang kita dapat? Kita dapat rak pameran. Okey. So, kita rekodkan. Okey, macam biasa, siapa yang tak ada buku leja, kita lipat 2. Okey, kita lipat 2. Okey, kita buat. Okey. Okey, kemudian kita buat tengah dia. Okey, Okey, kemudian kita tulis. Okey, akaun apa yang kita perlu letakkan? Akaun perabot. Okey, perabot. Okey. Dan kemudian satu akaun lagi adalah akaun. Okey, kita mesti ada jarak. Okey, mesti buat jarak. Sebab nanti kita nak buat baki hantar bawah dengan baki bawah-bawah. Okey, satu lagi akaun adalah. Okey, kita kena pasti dulu. Okey, kita beli perabot dengan kilang perabot So-So. Okey, so dia akaun perabot dengan kilang perabot. Okey. Okey, kita gariskan tengah dia. Okey. So dah dapat dah akaun T. So kita buat debit, sebelah sini kredit, sebelah sini pun kredit. Okey. Okey, so kita baca balik. Afiq membeli 2 rak pameran. So kita akan dapat rak pameran. Kita akan dapat perabot. So kita mesti kalau perabot, okey, kalau dalam akaun perabot, kita mestilah debit sebab kita dapat perabot. Okey, dan kita beli secara hutang. Kita beli secara hutang dengan kilang perabot So-So. Okey, perabot kat sini, butir dia kita nak tulis apa? Kita tak boleh nak tulis perabot juga. Okey, kat dalam rumah perabot ni, kat dalam akaun perabot ni, kita beli barang dengan siapa? Dengan kilang perabot. Kilang perabot So-So. 3,400. Okey, so ini sebelah sini dah ada dah debit. Okey, sebelah sini dah ada debit. Okey, so satu lagi mesti di sebelah kredit. Okey. Mesti. So kita nak tulis apa kat sini? Tulis perabot. Okey. 2 hari bulan 1. 2 hari bulan 1. So, kita tulis perabot 3,400. Okey. Kalau tengok macam mana? Okey, dia songsang. Mesti songsang. Tak boleh. Okey. Tak boleh berada di situasi. Okey. Tak boleh berada di situasi. Okey. Saya bagi contoh perabot kilang So-So. Okey. Dia tak boleh berada macam ni. Perabot dan perabot. Sini kilang So-So. Okey, ni pun salah. Okey, ni salah. Okey. Ni situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua adalah perabot So-So. Awak buat kat sini kilang So-So. Sini awak buat perabot. Salah juga sebab dia berada di dua-dua ni. Dua-dua di sebelah debit. So, salah.
Okey. Yang ni betul dah songsang, tapi dia punya butir dia salah. Apa-apa pun amount dah betul. Okey, amount dah betul 3,400. Walaupun amount awak betul, tapi awak punya butir dia salah. Okey, tetap salah. Okey, sama juga dengan situasi macam ni. Okey, perabot betul dah. Okey, kilang. Okey, kilang susu dah betul dah. Butir dah betul. Tapi yang ni awak letak dua-dua di sebelah debit. Okey, dia mesti songsang. Okey, mesti songsang. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dia punya cara merekodkan urus niaga dalam Leja. Okey, cara merekodkan urus niaga dalam Leja. Pertama, kena pasti akaun yang terlibat dalam dokumen. Okey, sebab itu saya katakan bila kita baca dia punya urus niaga, kita kenal pasti apa dia akaun yang terlibat. Rak pameran, mestilah perabot. Okey, dengan satu lagi, kilang perabot susu. Kenal pasti catatan akaun di bahagian debit atau kredit. So, bila kita dah tahu, kita kenal pasti mana yang kita nak letak debit, mana yang kita nak letak kredit. Kemudian kita merekodkan. Okey, kita rekodkan. Okey, kita rekodkan apa dia debit, apa dia kredit. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, April 1, memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank 30,000. Okey, akaun yang terlibat, okey, apa dia? Bank. Dan satu lagi, dia memulakan perniagaan. Bank dengan modal. So, bank ni dia memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank. Maksudnya, dia masukkan duit ke dalam bank. So, bank akan bertambah. Bank akan debit. Modal, confirm lah kredit. Modal tak boleh jadi debit. Okey, so, akaun yang terlibat di sebelah debit adalah bank. Okey, akaun bank, debit. So, butir dia adalah modal. Di akaun modal, di sebelah kredit, okey, butir dia adalah bank. Okey. So, contoh 3. Kita tengok contoh 3. Membeli barang niaga secara kredit. Kita beli barang secara hutang dengan pembekas Syasha. Okey, kita beli. So, akaun apa? Akaun belian. Okey, belian. Okey, daripada Syasha. So, belian dengan pembekal Syasha. So, belian, debit lah. Kita beli barang. Barang masuk. Barang masuk. So, debit yang bertambah adalah akaun belian. Akaun belian. So, kita buat akaun belian. So, dia punya dalam butir dia tak boleh letak belian juga. Kita mesti letak dia punya songsang dia. Apa dia? Pembekal Syasha. Okey. Sama juga dengan yang ni. Okey, contoh 4. Menjelaskan hutang kepada pembekal Syasha dengan cek bernilai 2,000. Okey, so kita tengok yang ni, situasi yang ni, contoh 4. Okey, satu akaun bank. Satu lagi pembekal Syasha. Okey, mula-mula tadi, satu lagi belian kan? Okey, belian. Mula-mula tadi 4 April. Okey, 4 April Syasha. Okey, Syasha 4,300. Okey. Yang ni pun 4 April belian 4,300. Tapi pada 12 April, okey, 12 April menjelaskan hutang kepada pembekal Syasha. Okey, 12 April. Okey, dia menjelaskan hutang. So, bank kita akan berkurang. So, kita tulis 12 April. Kita bayar pada Syasha. Kita bayar pada Syasha 2,000. Okey, kita bayar pada Syasha 2,000. So, di sebelah sini dah
kredit. So kat sebelah sini mesti sebelah debit. Okey, 12 April bank. Bank 2,000. Okey. So ini tarikh lain 4 April. Memang dia dah okey, dia dah memang kontra dah ni, memang songsang dah kat sini. Yang ni pun sama. Okey, kita kena merekodkan mengikut tarikh urus niaga tersebut supaya awak tak keliru. Okey. So, yang macam ni tak apa, tak ada masalah. Okey, sekejap kat sebelah debit, sekejap sebelah kredit, apa-apa pun kita tengok dia punya urus niaga dia. Okey. So, tugasan awak, okey, yang saya nyatakan dalam meet semalam, okey, kena buat jurnal yang terlibat. Buku catatan pertama yang terlibat dalam contoh 5. Okey, dalam contoh 5 kita tengok kat sini, maklumat berikut diperoleh daripada kedai tudung Rosida pada bulan Mac 2016. Okey, baki-baki akaun adalah seperti berikut. Tunai di bank, tunai di tangan, perabot, akaun belum terima Farisha. So, ini semua ni, okey, ini semua kita akan masuk apa? Okey, kita akan masuk ke dalam jurnal am. Okey, kita akan masuk ke dalam jurnal am. Okey. Membeli barang niaga daripada Amisha Collection secara kredit. Okey, membeli secara kredit. So, ini apa? Jurnal belian. Memulangkan barang kerana rosak. So, ini adalah jurnal pulangan belian. Okey, kena tulis kat tepi dia. Jual barang niaga kepada Norwani secara tunai. So, ini 6 hari bulan secara tunai dah dimasukkan ke dalam buku tunai. Okey. Ni 6 hari bulan. Okey, ni dah rekodkan. Beli barang niaga secara tunai. Okey, dah direkodkan kat dalam buku tunai. Farisha menyelesaikan baki hutangnya dengan cek. Okey, yang ni pun dah direkodkan. Jual barang niaga secara kredit. Ini adalah jurnal jualan. Intan memulangkan barang niaga kerana rosak. Okey, ini adalah jurnal pulangan jualan. Pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Okey, ini adalah jurnal am. Cek yang diberi oleh Farisha dipati tidak laku. Okey, mula Farisha dia bagi duit kat kita, 1,400. So, kita rekodkan. Lepas tu, kita dah masuk bank. Okey, bank tolak sebab cek tu tak laku. So, kita kena keluarkan balik. Okey, so ni 19 hari bulan. 19 hari bulan dah rekodkan. Menjelaskan hutang sepenuhnya kepada Amisha dengan cek. So, kita bayar pada Amisha. Okey, membayar kadar bayaran dengan tunai. Okey, dah rekodkan. Membayar sewa kedai dengan cek. Okey, membayar gaji pekerja dengan tunai. Okey, so tugasan awak ialah, okey, awak rekodkan ni semua yang jurnal am, jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan dan jurnal am ni awak rekodkan. Okey, awak rekodkan. Okey. Kat dalam ni, dalam buku tunai pun dah direkodkan. So, sekarang ni kita nak tengok macam mana dia merekod. Okey, kita rekodkan ke dalam ledger. Semua ni kita rekodkan. Okey, macam buku tunai tadi dalam jurnal am, kita dah rekodkan dah. Tunai di bank dengan tunai di tangan, kita dah masukkan dah kat dalam ni. Okey. Okey. So, kita kena tahu fungsi buku tunai. Okey, buku tunai tu apa? Saya ulang balik. Buku tunai ini adalah gabungan akaun tunai dan akaun bank. Okey, oleh kerana urus niaga dia banyak, melibatkan bank dengan tunai, so kita menggabungkan ke dalam buku tunai. Okey. So, sekarang ni kita nak pecahkan. Okey, kita nak pecahkan akaun tunai. Okey, kita nak pecahkan akaun tunai, kita nak pecahkan akaun bank. Okey, so kena buat satu-satu. Okey, so macam ni kita tengok okey. Okey, tengok kat sini.
Okey, yang tunai di bank, tunai di tangan, yang dalam journal am tadi kita dah masukkan kat dalam ni. So, kita masukkan yang perabot. Okey, dalam journal am. Okey, awak dah buat journal am. Kalau awak dah buat journal am. Okey, kalau awak dah buat journal am, okey. Kita akan masukkan perabot sebagai baki bawah. Okey, sebab dia bukan memulakan perniagaan. Okey, bukan memulakan perniagaan. So, kita buat baki bawah-bawah 5,600. Okey. So, dan yang seterusnya. Okey, untuk video yang seterusnya, saya akan terangkan tentang cara merekod contoh 5. Okey, itu sahaja. Nanti saya akan berikan video yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.